Siapakah Abuya Asy'ari Muhammad ni dan kenapa Al-Arkam diharamkan dalam Malaysia? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Aku ni sebenarnya tak ada hati langsung nak cerita pasal tajuk kita hari ni. Tapi ada seorang subscribers aku ni bersungguh-sungguh request aku buat tajuk ni. Setiap kali video aku keluar, dia akan komen benda yang sama je. Aku ada je baca sikit-sikit pasal tajuk ni hari tu masa first time dia request. Tapi macam aku cakap, aku tak ada hati nak cerita. Tapi baru ni agaknya member dah menyirap, dia keluar komen macam ni. So editor aku pun cakap dekat aku, buat le jack satu untuk dia. Kesian pula tengok dia ni. Jadi aku buat le juga tajuk ni tapi secara ringkas je lah, tak adalah detail now. Tajuk kita hari ni pasal Abuya Asy'ari Muhammad dan Al-Arkam. First, aku ceritakan dulu biodata ringkas pasal Abuya Asy'ari Muhammad ni. Asy'ari Muhammad telah dilahirkan pada 30 Oktober 1938 dekat Kampung Pilin, Rembau, Negeri Sembilan. Beliau ni dikatakan berketurunan Boyan atau Bawean daripada Indonesia. Bapa beliau bernama Muhammad dan ibu beliau bernama Aminah. Family beliau sangat kuat berpegang dengan agama Islam dan mengamalkan tarekat Muhammadiyah yang diasaskan oleh Syekh Suhaimi. Ibu beliau meninggal dunia masa beliau kecil. Lepas tu beliau dijaga oleh ayah dan emak tiri beliau iaitu Zubaidah. Masa dekat Pilin, ayah beliau bekerja sebagai custom dekat Lubuk, China. Pada tahun 1952, masa berumur 12 tahun, beliau pindah ke Segambut, Kuala Lumpur sebab ayah beliau bertugas dekat Kelang, Selangor. Jadi, dekat Kelang ni beliau belajar dekat Madrasah Hishamuddin pada tahun 1954 sampai 1958. Lepas bapa beliau meninggal dunia, beliau dibesarkan oleh bapa saudara dia iaitu Lebay Ibrahim, seorang pengamal tarekat Muhammadiyah juga. Asy'ari Muhammad dikurniakan ijazah tarekat Muhammadiyah masa berusia 16 tahun. Kemudian, beliau menjadi cikgu sekolah dekat Sekolah Kampung Sungai Udang, Teluk Pulai, Kelang. Masa ni beliau berkenalan dengan cucu Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi yang bernama Muhammad Abdullah Khairillah bin Muhammad. Jadi beliau dapat banyak lagi maklumat pasal wirid aurat Muhammadiyah. Pada tahun 1958, beliau membaca buku karangan Ustaz Taha Suhaimi dekat Singapura yang mendakwa bahawa datuk dia bakal menjadi Imam Mahdi. Asy'ari Muhammad juga belajar kitab-kitab macam Hayatul Islam, Al-Qaid Al-Duriyah, Uqbudi Umul Al-Barahin, Akidah Al-Najin, Nasafi dan Risalah Tauhid. Beliau berkahwin kali pertama semasa berusia 20 tahun dengan Hasnah dan dikurniakan 11 orang anak. Sayangnya, perkahwinan beliau tak dapat bertahan lama di mana diorang bercerai pada tahun 1984. Beliau juga pernah berkahwin dengan 4 orang wanita lain iaitu Khadijah Am, Tengku Nuriah, Ummu Ain dan Walidah. Hasil perkahwinan dengan 55 bini ni, beliau mempunyai 37 orang anak, 19 orang menantu dan 70 orang cucu. Beliau telah meninggal dunia pada 13 Mei 2010 jam 2.10 petang dekat Ipoh Specialist Center disebabkan jangkitan paru-paru. Jadi, begitulah biodata ringkas pasal Abuya Asy'ari Muhammad ni. Sekarang aku nak ceritakan macam mana Al-Arkam ni boleh muncul dan popular satu ketika dulu. Jemaah Al-Arkam ni ditubuhkan pada tahun 1968 oleh Asy'ari Muhammad lepas beliau bertindak untuk keluar daripada PAS, Parti Islam Se-Malaysia, yang masa tu di bawah kepimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Tujuannya untuk membincangkan ilmu-ilmu berkaitan agama yang dapat mendidik dan mentarbiah diri bagi membentuk pribadi Muslim yang sempurna. Beliau nak fokus dengan ajaran fardu ain, terutamanya dalam pembentukan moral, pembersihan jiwa dan berjihad melawan nafsu. Zakaria Ansari merupakan orang pertama yang diajak oleh Asy'ari untuk membentuk kumpulan ni. Menurut Zakaria, punca diorang buat program usrah ni sebab diorang frust dengan jemaah PAS pada masa tu yang terlampau fokus dengan politik sampai mengabaikan pendidikan dan tarbiyah. Pada peringkat permulaan tu ada 10 orang je yang join aktiviti usrah ni. Usrah pertama dilakukan dekat rumah nombor 94 Lorong Kiri 2 Datuk Keramat, Kuala Lumpur, rumah kepada Cikgu Abdul Rahman Haji Syamsuddin.
Cikgu Abdul Rahman ni masa tu sama-sama mengajar dengan Asy'ari dekat Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat. Disebabkan rumah ni berwarna putih, maka kumpulan diorang ni dinamakan Kumpulan Rumah Putih atau Jemaah Rumah Putih. 3 tahun lepas tu, Ustaz Zakaria Ansari bagi cadangan untuk tukar nama kumpulan tu dengan nama Jemaah Darul Al-Arkam. Nama ni dipilih untuk gantikan nama Jemaah Rumah Putih. Ada sumber menjelaskan juga, nama Al-Arkam ni dipilih sempena nama sahabat Nabi, iaitu Al-Arkam bin Abi Arkam. Kemudian markas Al-Arkam berpindah ke tempat baru, iaitu dekat rumah Muhammad Saleh Abu Bakar dekat Simpang Flat Jalan Perkeliling. Pada tahun 1972, Al-Arkam buka satu perkampungan Islam dekat Sungai Penchala, Selangor yang berkeluasan 5 ekar. Lokasi ni jadi tempat tinggal dan markas yang baru untuk Al-Arkam. Kemudian lokasi ni bertukar jadi Yayasan Al-Arkam selepas ditubuhkan pada 1 Ogos 1975. Pada tahun 1976, Jemaah Al-Arkam ni berkembang jadi 40 orang. Start daripada sini, keahlian Jemaah Al-Arkam bertambah mendadak setiap tahun. Pada bulan Mei 1977, bahagian perkhidmatan ummah telah dibentuk dekat Gombak dan diketuai oleh Akbar Anang. Pada 1 Julai 1977, Surat Khabar Al-Arkam telah diterbitkan. Pada 18 Jun 1978 pula, Pusat Perubatan Al-Arkam dekat Desa Minang Gombak ditubuhkan dengan pimpinan daripada Nordin A. Pada tahun 1987, Jemaah Al-Arkam dah mencapai 5,000 ke 6,000 orang. Laporan bahagian hal ehwal Islam dekat Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1994 dianggarkan Jemaah Al-Arkam mempunyai 6,000 pengikut fanatik dan 15,000 ahli biasa. Utusan Melayu yang bertarikh 4 Julai 1994 pula melaporkan yang Jemaah Al-Arkam dah mencapai 10,000 orang. Al-Arkam juga maju dari sudut kewangan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kawasan perkampungan Al-Arkam je ada 52 kedai runcit. Selain tu, Al-Arkam ada 20 pasar mini, 36 kedai buku dengan barang semayang, 18 restoran dan 56 buah kilang dekat seluruh Malaysia. Diorang produce beras, tepung, mi segera, roti, makanan ringan, produk frozen, minuman, sos, aiskrim, coklat dengan kek. Pada tahun 1993, Al-Arkam ambil satu langkah drastik di mana diorang nak berkembang ke peringkat antarabangsa. First step diorang ialah tubuhkan Al-Arkam Group of Companies AGC, di mana 22 anak syarikat Al-Arkam dikumpulkan dalam satu company. Bila diorang dah buka service center dekat Islamabad, Pakistan, diorang tukar nama jadi Al-Arkam International Center AIC. Jadi Al-Arkam sebarkan dakwah diorang melalui semua bidang macam pendidikan, penerangan, penerbitan, perniagaan, perubatan dan juga pertanian. Ada banyak benda yang menyebabkan Al-Arkam ni dikatakan menyeleweng dan menyimpang jauh daripada ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Benda ni dijelaskan sendiri oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Diorang yang cakap, aku cuma ceritakan balik je. Antara kesalahan diorang ialah Asy'ari Muhammad dianggap sahibul zaman atau mujadid. Mujadid ni maksudnya orang yang dihantau untuk pulihkan balik umat Islam kepada ajaran yang sebenar. Mujadid ni boleh jadi khalifah, wali, ulama, cendekiawan atau sesiapa yang berpengaruh. Selain itu, Kiai Syekh Muhammad Abdullah As-Suhaimi dianggap sebagai Imam Mahdi. Asy'ari juga dikatakan ada kelebihan untuk meramal dan boleh tahu apa yang berlaku di masa depan. Seterusnya, Asy'ari juga dikatakan dapat ilmu terus daripada Allah. Ilmu tu bukan setakat ilmu agama je, ilmu dunia, hal ehwal semasa, pemerintahan, seni bina dan ilmu yang lain. Diorang juga percaya yang menjalinkan hubungan yang baik dengan Asy'ari Muhammad 10 kali ganda lebih baik dan lebih hebat daripada menjalinkan hubungan dengan mak bapak. Sebab hubungan dengan mak bapak ni terbatas dekat dunia je, sedangkan hubungan dengan Asy'ari Muhammad ni kekal sampai ke akhirat. Yang paling menarik, Asy'ari Muhammad dikatakan ada kelebihan untuk menangguhkan ajal andai kata pengikut beliau masih ada banyak dosa. JAKIM juga senaraikan beberapa kesalahan yang bercanggah dengan syariat Islam. Salah satunya ialah diorang kata tak wajib pergi solat Jumaat sebab kerajaan yang ada sekarang bukan kerajaan Imam Mahdi. Selain tu, Asy'ari kata tak payah guna kitab untuk mengajar sebab ilmu beliau straight daripada Allah dalam bentuk ilham. Akhir sekali, waktu solat diorang cuma ada 3 je, subuh, zuhur jamak dengan asar dan maghrib jamak dengan isyak. Al-Arkam merupakan ajaran salah yang kedua difatwakan dekat negeri Selangor lepas ajaran Haji Kahar dalam buku Warta Kerajaan Fatwa Ajaran Sesat terbitan Jabatan Mufti Negeri Selangor. Pengharaman ni merangkumi ajaran, fahaman, ideologi, falsafah, sistem amalan dan publicity Al-Arkam. Pengumuman ni dibuat oleh pengerusi Jawatan Kuasa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia lepas semua mufti atau pengerusi Jawatan Kuasa Mufti bermuzakarah dekat Pusat Islam pada 5 Ogos 1994. Kemudian Kerajaan
Negeri Terengganu pula mengharamkan Al-Arkam pada 10 Ogos 1994. Al-Arkam diharamkan mengikut Seksyen 26/3 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, di mana undang-undang ni berdasarkan titah Yang Maha Mulia Sultan atau Pesuruhjaya. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu keluarkan fatwa di mana buku Aurat Muhammadiyah pegangan Darul Arkam sekaligus menjawab tuduhan tulisan Asy'ari Muhammad dan buku Manaqib yang bermaksud riwayat hidup Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi yang ditulis oleh Muhammad Taha As-Suhaimi telah diharamkan. Dua-dua buku ni diharamkan dekat Terengganu sebab dikuatiri akan mengelirukan dan menyesatkan umat Islam. Selain tu, kumpulan Al-Arkam tu sendiri diharamkan dekat Terengganu. Seterusnya, apa-apa bahan publicity, gambar, poster, iklan yang berkaitan dengan Al-Arkam diharamkan. Last sekali, apa-apa terbitan termasuklah rakaman audio, video, buku, majalah, pamphlet, risalah atau apa-apa bahan bacaan pun diharamkan. Dengan keluarnya fatwa ni, umat Islam telah dilarang untuk mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman kumpulan Al-Arkam. Selain tu, dilarang jadi ahli, buat kelas atau ceramah, dilarang memiliki, menyimpan, mencetak, menjual, termasuklah mengedar rakaman video atau audio yang berkaitan dengan kumpulan Darul Al-Arkam. Orang Islam dekat Malaysia juga dilarang untuk bagi kemudahan dan pertolongan kepada Al-Arkam. Bila ajaran Al-Arkam ni dah diharamkan, Asy'ari Muhammad telah ditahan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dari 2 sampai 24 September 2004 sebelum ditahan mengikut Akta Kediaman Terhad dekat Rawang dan Wilayah Persekutuan Labuan selama 10 tahun. Walaupun Al-Arkam ni dah diharamkan dan Asy'ari Muhammad dah meninggal dunia, ada juga usaha nak hidupkan balik ajaran ni. Khadijah Am atau Ummu Jah merupakan balu kepada Asy'ari Muhammad dan watak penting dalam pergerakan Al-Arkam. Sekitar bulan Mei 2013, Ummu Jah dengan 75 orang pengikut telah ditahan oleh pegawai penguatkuasa JAIS dekat KLIA lepas sampai daripada Jeddah, Arab Saudi. Ummu Jah dan pengikutnya telah ditahan dan ditangkap atas dakwaan cubaan untuk mengembangkan ajaran sesat Al-Arkam yang dah diharamkan pada tahun 1994. Diorang ni telah didakwa mengikut Seksyen 12/C dan Seksyen 16/1 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 yang membawa hukuman denda maksimum RM3,000 Malaysia atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ummu Jah juga didakwa menggunakan kedudukannya sebagai pengarah syarikat Global Ikhwan Sendirian Berhad untuk hidupkan balik ajaran dan fahaman Al-Arkam. Semua aktiviti ni dilakukan dekat alamat nombor 316 Jalan Desa 9/6 Bandar Country Home Sarawang dari 1 Januari 2008 sampai 15 Mei 2013. Pada 7 November 2013, Ummu Jah dengan 17 orang pengikut iaitu 7 lelaki dan 10 perempuan berusia dalam lingkungan 18 sampai 58 tahun mengaku bersalah dekat Mahkamah Rendah Syariah Gombak atas kesalahan menghidupkan semula ajaran Al-Arkam yang telah diharamkan. Hakim Syari'i Kamarul Zaman Ali melepaskan semua yang tertuduh dengan bond berkelakuan baik selama setahun. Hakim juga kenakan 2 syarat iaitu tertuduh tak boleh melibatkan diri dengan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan ajaran Al-Arkam dan ajaran lain yang melanggar hukum syarak. Syarat yang kedua, tertuduh kena pergi kursus pemulihan akhlak yang diselia bahagian dakwah JAIS selama 500 jam. Mahkamah juga kenakan denda RM1,000 Malaysia atau penjara 14 hari kalau tak boleh bayar denda terhadap Ummu Jah lepas mengaku bersalah di atas pertuduhan menerbitkan buku yang bertentangan dengan hukum syarak. Jadi, begitulah kisahnya pasal Abuya Asy'ari Muhammad dan juga Al-Arkam. Aku tak dapat banyak sangat sumber yang legit untuk ceritakan lagi detail pasal tajuk ni. Aku harap sesiapa yang request tu berpuas hati le dengan video ni. Aku rasa aku dah buat yang terbaik dah ni. Jadi kalau korang ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Kalau korang nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku hari ni agak membosankan. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk menonton video aku. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.